Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar Pak Pelajar? Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam di India. Okey, cuba kita lihat soalan ini. Bandingkan pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Delhi dan Kerajaan Mongol di India. Ini dua kerajaan Islam di India. Bermula dengan Kesultanan Delhi, kemudian diganti dengan Kerajaan Mongol. Ini dua kerajaan Islam yang besar di India pada waktu itu. Ini kalau pelajar lihat peta ni, ini adalah peta India. Okey, yang warna merah ini adalah Kerajaan Delhi ini, sebab kerajaan ini berpusat di Delhi. Ini berpusat di Delhi. Dan satu lagi adalah Kerajaan Mongol ni yang menggantikan Kerajaan Delhi selepas itu. Okay, saya akan jelaskan dengan lebih detail ni kedua-dua kerajaan ini selepas ini. Okey pelajar, dari segi pengenalan untuk soalan ini, kita boleh lihat dari segi latar belakang dua kerajaan Islam yang terdapat di India, iaitu kerajaan Islam Delhi dan kerajaan Islam Mongol. Okay, dua-dua kerajaan ini yang kita nak bandingkan dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Okay, sebelum itu kita kena faham, okay, kerajaan Islam di India yang terkenal adalah Kesultanan Delhi yang bermula pada 1206 Masihi sehingga 1526 Masihi. Dan yang kedua adalah Kerajaan Mongol yang menggantikan kerajaan Islam Kesultanan Delhi. Ini mulai daripada 1527 Masihi sehingga 1875 Masihi. Pemerintahan yang terkenal semasa kerajaan Islam yang berpusat di Delhi ialah Alauddin Khilji dan juga Tughlaq, ini bagi Kesultanan Delhi, dan Akbar serta Aurangzeb bagi kerajaan Mongol. Okay, keempat-empat pemerintah ini adalah pemerintah yang terkenal dalam dua kerajaan Islam ini. Kesultanan Delhi diasaskan oleh Qutbuddin Aibak ataupun Aibik yang mengandungi 6 buah dinasti seperti dinasti Mamluk, Khilji, Tughlaq, Said, Lodi dan Suri selama hampir 3 abad dengan pusat pemerintahannya di Delhi. Sebab itu dikenali sebagai Kerajaan Kesultanan Delhi. Manakala kerajaan Mongol pula diasaskan oleh Babur dan mencapai zaman kegemilangannya semasa zaman pemerintahan Babur, Akbar dan juga Aurangzeb. Jadi kerajaan Mongol jatuh ke tangan British selepas kematian Aurangzeb. Okay, itu abad ke-18. Okay, ini adalah latar belakang penting. Ini bila berkaitan dengan dua kerajaan Islam yang besar di India, iaitu kerajaan Islam Kesultanan Delhi yang pusat pemerintahannya di Delhi, dan satu lagi adalah kerajaan Mongol. Kesultanan Delhi adalah dinasti berbahasa Parsi dari Turki dan asal Afghanistan yang menguasai India dari 1210 Masihi sehingga 1526 Masihi. Dinasti ini memerintah di India seperti dinasti Mamluk 1206 hingga 1290, kemudian diganti dengan dinasti Khalji 1290 hingga 1320 Masihi, dinasti Tughlaq 1320 hingga 1413 Masihi, dinasti Said 1414 Masihi hingga 1451 Masihi, dan dinasti Lodi 1451 hingga 1526 Masihi. Jadi Kesultanan Delhi ini, daripada beberapa dinasti ini, semuanya pusat pemerintahannya berpusat di Delhi. Itu perkara penting untuk pelajar jelas dan fahami bahawa Kesultanan Delhi itu, di mana kerajaannya, dinasti yang wujud pada waktu itu adalah berpusat di Delhi. Ini yang berpusat di Delhi ini. Ini pelajar boleh lihat ini adalah carta yang menunjukkan dinasti yang pertama daripada Kesultanan Delhi. Okay, dan juga wilayah-wilayah penguasaan ini, melalui dinasti-dinasti yang terdapat dalam Kesultanan Delhi.
Maharaja Kerajaan Mongol 1526 hingga 1707. Bermula dengan pengasasnya iaitu Babur, kemudian Humayun, Sher Shah Suri, Akbar, Jahangir dan juga Aurangzeb. Dan sebelum Jahangir itu Shah Jahan, seorang lagi. Ini yang sangat terkenal dengan Taj Mahal. Jadi kalau kita lihat sedikit daripada latar belakang wujudnya kerajaan Mongol ini, daripada pengasasnya yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Empire Mongol ini adalah berketurunan Timur dan juga Genghis Khan, di mana tentera Zahiruddin Muhammad Babur ini yang menyerang India di bawah kepimpinan Sultan Ibrahim Shah Lodi. Pada waktu itu tenteranya terdiri daripada berbangsa Turki, Parsi dan juga Pashtun. Itu daripada Afghanistan. Jadi tentera Zahiruddin Babur ini berjaya mengalahkan Sultan Ibrahim Shah Lodi dalam satu pertempuran di satu tempat yang dipanggil Panipat di India pada tahun 1526. Walaupun pada waktu itu tentera Babur hanya terdiri daripada 12,000 orang tentera yang cukup terlatih, telah berjaya menewaskan tentera Ibrahim yang seramai 100,000 orang. Ini disebabkan oleh tentera Babur cukup terlatih, mempunyai taktikal yang baik dari segi ketenteraan dan memiliki kekuatan dari segi persenjataan. Ini antara perkara yang menjadi latar belakang kepada kerajaan Delhi di India dan juga kerajaan Mongol juga di India selepas itu. Jadi dua empire besar ini telah berkuasa dan mengasaskan kerajaan Islam di India. Jadi sebelum akhirnya India jatuh ke tangan British pada abad ke-18, dijajah oleh British pada abad ke-18. Ini perkara penting sebab banyak soalan sebelum ini kalau kita lihat tentang kerajaan Islam, banyak ditanya tentang Akbar, Aurangzeb, juga kerajaan Mongol, kerajaan Khilji, kerajaan Delhi di India. Jadi inilah latar belakang yang pelajar perlu faham. Jadi bila kita sebut, bila soalan bertanya tentang soalan-soalan berkaitan dengan maharaja-maharaja yang memerintah, sama ada Maharaja Khilji di Sultanan Delhi ataupun kerajaan-kerajaan bawah Maharaja Akbar atau Aurangzeb di Mongol, pelajar boleh faham di manakah kedudukannya maharaja tersebut dalam kerajaan mana. Kenapa dipanggil kerajaan Mongol, kenapa disebut kerajaan Delhi. Saya harap jelas dari segi latar belakang ini sangat penting, sangat berguna sebab banyak soalan yang berkaitan dengan kerajaan Islam ini berlandaskan kepada dua kerajaan ataupun empire yang cukup terkenal pada waktu itu. Okey, kita balik pula pada soalan. Soalan seulang balik, bandingkan pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Delhi dengan kerajaan Mongol di India. Okey, kerajaan Delhi, ini dia kerajaan Delhi sebelah kanan ini. Dan juga kerajaan Mongol semasa pemerintahan Maharaja Akbar. Dekat sini. Ini semasa kerajaan Delhi, kerajaan selatan India. Kita nak bandingkan. Bila kita bandingkan dua benda, pemerintahan dan pentadbiran, kita nak bandingkan pemerintahan Kesultanan Delhi dan pemerintahan kerajaan Mongol, kedua-duanya di India. Itu perkara pertama kita kena bandingkan. Jadi kita sebut dalam ayat bila kita menulis pemerintahan, perbandingan di antara kerajaan Delhi dan kerajaan Mongol dari segi pemerintahan. Jadi apa yang kita nak jelaskan, bagaimana bentuk pemerintahan Kesultanan Delhi, kemudian kita jelaskan pula kerajaan Mongol, pemerintahan kerajaan Mongol. Jadi ada dua bentuk pemerintahan, dua pemerintahan, iaitu pemerintahan Delhi, pemerintahan Mongol. Kemudian kita berjelaskan pula pentadbiran, itu aspek yang kedua. Jadi pemerintahan dan pentadbiran. Pelajar jangan sebut membandingkan pemerintahan dan pentadbiran, campurkan dua-dua. Kita perlu asingkan.
Pemerintahan dahulu, kemudian baru pentadbiran. Dari segi pemerintahan, bagaimana bentuk kerajaan Kesultanan Delhi dan bagaimana pula kerajaan Mongol. Kemudian dari segi pentadbiran, bagaimana bentuk kerajaan Delhi, kemudian bagaimana pentadbiran kerajaan Mongol. Jadi ada dua perlu disebutkan. Kalau kita cantumkan pemerintahan dan pentadbiran, dari isi kita itu kita rugi sebab dia bercampur. Itu akan menggugat ataupun mengurangkan markah calon sebab tak jelas yang mana satu pemerintahan, yang mana satu pentadbiran. Jadi satu jawapan yang baik mesti bandingkan terus dari segi pemerintahan Delhi macam mana, Mongol bagaimana, pentadbiran Delhi bagaimana, pentadbiran kerajaan Mongol bagaimana. Jelas pelajar. Jadi bila kita membandingkan, kita bandingkan dua aspek. Jangan cantumkan pemerintahan dan pentadbiran Mongol, pemerintahan dan pentadbiran Delhi macam mana. Itu kurang tepat. Ini jawapan yang baik, kita bandingkan dari segi pemerintahan dahulu, kemudian baru kita bandingkan dari segi pentadbiran. Ini saya harap pelajar jelas. Jangan silap dalam masa kita membuat menjawab soalan. Ini sangat penting. Bila kita menjawab itu menggunakan format yang betul, cara yang betul untuk menjelaskan tentang fakta yang ingin kita sampaikan. Okey, mari kita bandingkan. Kita bandingkan dari segi pemerintahan. Pemerintahan Kesultanan Delhi dan pemerintahan kerajaan Mongol. Dari segi pemerintahan Delhi, pemerintahan Delhi bergelar sultan yang memerintah secara mutlak. Sultan bertanggungjawab menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam yang lain seperti kerajaan Bani Abbasiyah. Sultan dibantu oleh pegawai-pegawai yang dilantik untuk melicinkan pentadbiran. Itu contoh. Ini pemerintahan kerajaan Delhi. Pemerintahan kerajaan Mongol pula, manakala pemerintahan kerajaan Mongol pula, kerajaan Mongol juga pemimpinnya bergelar sultan atau maharaja. Misalnya Maharaja Akbar. Dalam pemerintahan Mongol juga, sultan atau maharaja memiliki kuasa mutlak. Akbar misalnya mengasingkan politik daripada agama dan menghapuskan perbezaan berasaskan agama dan bangsa. Namun, pemerintahan Aurangzeb cuba menjadikan seluruh India sebagai negara Islam yang mengamalkan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, sultan dibantu oleh pegawai untuk melicinkan pemerintahan. Jadi, kalau kita lihat dari segi pemerintahan, sama ada kerajaan Kesultanan Delhi ataupun kerajaan Kesultanan dan Maharaja Mongol, lebih kurang sama saja. Okey, dari segi pemerintahannya. Jadi kita perlu jelaskan. Tapi kita kena sebut pemerintahan Delhi bagaimana dan pemerintahan Mongol bagaimana. Sebab kita nak membandingkan dua kerajaan Islam di India ini dari segi pemerintahan. Jadi kita hanya jelaskan dari segi pemerintahan. Nanti baru kita jelaskan pentadbiran. Jelas pelajar. Okey, kena jelaskan satu persatu, barulah kita boleh memberi jawapan yang baik. Okey, dari segi pemerintahan tadi, kita juga boleh bandingkannya dari segi bentuk kerajaan. Jadi bentuk kerajaan Delhi, dari segi pemerintahan, bentuk kerajaan Delhi berbentuk kerajaan yang berpusat di Delhi dan pemerintahan tertingginya mempunyai kuasa autokrasi ataupun mutlak dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan berbentuk teokrasi dan perlembagaan negara berdasarkan Al-Quran dan hadis. Golongan bukan Islam dikenakan jizyah sebagai jaminan perlindungan hak dan kebebasan. Ini semua bentuk kerajaan. Bagaimana kerajaan Delhi itu dari segi pemerintahannya. Bentuk pemerintahannya juga dipengaruhi oleh kerajaan Abbasiyah, kerajaan Parsi, kerajaan Turki dan juga India. Sistem pentadbiran yang mempunyai unsur asimilasi antara pengaruh Islam dan juga pengaruh India ataupun pengaruh tempatan. Dan mereka mengamalkan dari segi pewarisan takhta itu diwarisi daripada ayah kepada anak dan sebagainya. Jadi mengamalkan pewarisan takhta, sebab itu dipanggil dinasti Khilji, dinasti Mamluk dan sebagainya. Okey, maksudnya waris kepada takhta kerajaan yang memerintah itu adalah ahli keluarga.
di kalangan ahli keluarga. Itu mewarisi takhta. Itu adalah dari segi pemerintahan. Kalau kita nak lihat pendetailannya dari segi bentuk kerajaan yang memerintah, bentuk kerajaan Delhi. Kemudian kita banding pula kerajaan Mongol, bagaimana bentuk kerajaan Mongol dari segi pemerintahan. Menjalankan pemusatan kuasa dan pentadbiran wilayah yang dilaksanakan pada zaman Akbar dan juga Aurangzeb. Ini pemusatan kuasa dan pentadbiran wilayah. Pusat pemerintahan di mana dan pentadbiran wilayah yang di bawah kerajaan Mongol pada waktu itu. Pada zaman Akbar, golongan bukan Islam diberi kelonggaran persamaan hak dengan orang Islam untuk mengisi jawatan penting. Akbar juga menghapuskan bayaran jizyah bagi mewujudkan keadilan dalam pemerintahannya. Manakala pada zaman Aurangzeb, baginda menghadkan orang Hindu dalam jawatan kerajaan, termasuk ketenteraan dan kehakiman. Takhta kerajaan adalah berasaskan kepada sistem pewarisan. Ini sebab itu dipanggil dinasti. Saya jelaskan tadi. Ini dua bentuk kerajaan yang berbeza. Iaitu kerajaan Delhi dan juga kerajaan Mongol. Jadi kita bandingkan pemerintahan dua kerajaan ini dari segi bentuk kerajaan yang memerintah. Tadi siapa yang berkuasa? Sultan. Sekarang kita jelaskan dari segi bentuk bagaimana kerajaan itu berfungsi. Bagaimana sistem kerajaan itu berjalan. Ini dari segi pemerintahan. Jelas pelajar. Ini dua aspek penting dari segi pemerintahan yang perlu kita jelaskan. Itu dari segi pemerintahan, maksudnya ketua negara dan ketua kerajaan, iaitu sultan ataupun maharaja. Ini di kerajaan Delhi dan juga di kerajaan Mongol. Satu lagi adalah bentuk kerajaan yang memerintah. Bagaimana kerajaan Delhi itu memerintah, bentuknya. Ini juga bentuk kerajaan Mongol yang memerintah pada waktu itu. Jadi kita bandingkan dua aspek ini, dua perkara dari segi pemerintahan. Sebab ini kita akan lihat pula dari segi pentadbiran. Bahagian kedua dalam kendak soalan yang perlu kita jelaskan adalah dari segi pentadbiran. Kita nak membandingkan pentadbiran Kesultanan Delhi dan juga Kesultanan Mongol. Dalam kerajaan Delhi misalnya, ini apa-apa kita jelaskan Delhi dahulu. Sultan adalah pentadbir tertinggi dalam kerajaan Delhi. Baginda dibantu oleh badan eksekutif yang diketuai oleh Amir di setiap wilayah sebagai wakil sultan. Seorang menteri yang berkuasa dalam pemerintahan negara dilantik untuk membantu Amir. Wazir ialah menteri kanan kepada sultan yang mengetuai jabatan-jabatan dalam pentadbiran negara. Terdapat majlis Halwat dan Bari Al-Ihas yang bertanggungjawab mengawal jenayah. Ketua Hakim digelar Qadi Al-Qudhat yang mengetuai urusan kehakiman berlandaskan syariat Islam dengan dibantu oleh mufti. Urusan keuangan mazhab Hanafi dijadikan sumber rujukan dalam pengutipan cukai jizyah dan juga haraj. Sultan Muhammad Taungluq misalnya telah menubuhkan jabatan pertanian bagi menguruskan tanah pertanian, menyusun jabatan cukai, membuat rekod hasil tanah dan menaikkan cukai untuk menambahkan pendapatan negara. Terdapat asimilasi dari segi sistem pentadbiran antara pengaruh Islam dan kerajaan Hindu tempatan. Ini adalah contoh yang dikatakan sebagai pentadbiran. Jadi bila kita menjelaskan tentang pentadbiran Delhi, kita kena beri contoh yang sesuai, yang relevan dengan fakta yang ingin kita jelaskan. Selain daripada itu, dari segi pentadbiran kerajaan Delhi juga, kita boleh melihat kepada pembaruan yang dibuat oleh Sultan Muhammad Taungluq. Misalnya Delhi menjadi pusat pentadbiran, pemindahan pusat pentadbiran Delhi ke Diwan Giri. Diwan Giri ditukarkan namanya kepada Daulat Tabat. Jadi proses pemindahan tidak berjaya, beribu orang mati akibat daripada proses itu. Hubungan diplomatik dengan China, menjalankan hubungan diplomatik dengan China semasa Sultan Muhammad Taungluq ini, itu ada pembaruan yang dibuat. Jabatan pertanian telah ditubuhkan, memajukan sektor pertanian, menyusun semula sistem cukai dan satu sistem nilai mata wang telah diwujudkan. Itu mata wang shilling dan deka menjadi jajahan taluk kerajaan
Kesultanan Delhi pada waktu itu. Ini semua itu berlaku semasa Sultan Muhammad Tumluk. Okey, ini adalah dari segi pentadbiran kerajaan ataupun Kesultanan Delhi. Seterusnya kita banding pula pentadbiran kerajaan Mongol, terutamanya dua pemerintah. Kita mula dengan pentadbiran Akbar. Akbar dikenali sebagai pembina Empire Mongol, memisahkan politik dan agama. Pentadbirannya dikenali sebagai Mas Bandar. Mas Bandar memerintah dan melengkapkan pasukan tentera diraja. Jabatan yang membantu Sultan seperti Khan Aisaman, itu hal kewangan Islam, Mir Bakhshi, akaun dan juga gaji tentera, Kadi Besar, soal kehakiman, Sad al-Susdur, soal agama dan kebajikan, serta Mutasib berkaitan dengan moral awal. Okey, semasa Akbar juga telah mengadakan Kadid Qudud yang dilantik menguruskan soal kehakiman dan undang-undang. Undang-undang yang berlandaskan Al-Quran. Pengawal kerajaan yang mendapat gaji dikenali sebagai Jagir. Okey, mempunyai kabinet. Ketua Turus Negara bertanggungjawab kepada Mas Bandar. India dibagikan kepada 18 bahagian, diketuai oleh Gubernur ataupun Sub Bandar. Setiap wilayah Subas dibagi kepada wilayah kecil dikenali sebagai Sakar, dan Sakar ditabir oleh Faujar. Okay, ini adalah contoh pentadbiran Akbar dalam kerajaan Mongol. Selain daripada itu, seorang lagi pemerintah Mongol yang terkenal adalah Aurangzeb. Aurangzeb ini adalah seorang pemimpin yang kuat berpegang kepada Islam, menjadikan seluruh India sebuah negara Islam, menghadkan orang Hindu dalam pentadbiran. Dasarnya tak ada orang Hindu seperti menyekat pengaruh Hindu dalam pentadbiran. Orang Islam dilarang mempelajari Hindu. Orang Islam dilarang masuk sekolah Hindu. Jadi pemerintahan yang adil, menjalankan satu pemerintahan yang adil, mengadakan undang-undang antara Islam dengan Hindu yang berbeza. Perundangan diletakkan di bawah kuasa mufti, di mana kadi dan mufti mengadakan proses pengadilan untuk orang Islam dan juga Hindu. Okay, ini contoh pentadbiran kerajaan Mongol semasa dua orang pemerintah yang hebat, iaitu Akbar dan juga Aurangzeb. Jadi pelajar, kita dah bandingkan dari segi pemerintahan dan juga dari segi pentadbiran. Jadi dari segi pentadbiran kita bandingkan, ambil contoh daripada kerajaan Delhi dengan kerajaan Mongol. Okay, ini contoh-contoh yang boleh saya berikan untuk memudahkan kefahaman pelajar berkaitan dengan bila kita membandingkan dari segi pemerintahan dan juga pentadbiran dua kerajaan ini yang mewakili kerajaan Islam di India pada waktu itu. Okay, jadi saya harap pelajar jelas. Jadi ini adalah contoh-contoh yang penting yang mengukuhkan isi kita, untuk menjelaskan apa yang dikatakan sebagai pemerintahan dan apa yang dimasukkan dengan pentadbiran. Dua-dua ini mesti diasingkan. Satu lagi dari segi aspek pentadbiran yang boleh kita bandingkan antara dua kerajaan Delhi dan juga kerajaan Mongol adalah dari segi perluasan kuasa yang dipanggil empire. Pertama, kita lihat perluasan kuasa Empire Delhi ataupun kerajaan Delhi. Wilayah kekuasaan Islam meliputi 24 wilayah termasuk Deccan di bahagian tengah India. Alauddin Khilji misalnya berjaya menawan 4 buah kerajaan Hindu di bawah dinasti Yadava, Tenggana, Hoysala dan juga Pandya, dan meletakkan wilayah baru di bawah penguasaan Islam. Manakala perluasan kuasa di bawah Empire Mongol pula, misalnya perluasan kuasa telah berlaku sejak zaman Babur, berjaya memerangi kerajaan-kerajaan Hindu tempatan. Maharaja Akbar kemudian membina Empire Mongol yang meliputi bumi Hindustan, bermula daripada banjaran Himalaya hingga Nawada di bahagian selatan India. Untuk memastikan penguasaannya terhadap wilayahnya, beliau telah melantik wakil-wakil pemerintah untuk mengelakkan pemberontakan. Ini contoh pentadbiran dari segi perluasan kuasa yang dibuat oleh dua kerajaan Islam di India, iaitu kerajaan Delhi dan juga kerajaan Mongol. Okey, jelas sekali.
Okey, jadi kesimpulan ataupun penutup yang boleh kita buat berkaitan dengan soalan ini, bandingkan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Delhi dan kerajaan Mongol di India pada abad ke-18 ini misalnya, antara abad 15 hingga abad ke-17 ini. Okey, kerajaan Delhi, yang pertama kita boleh simpulkan, kerajaan Delhi dan kerajaan Mughal berjaya mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di India, meliputi bahagian utara dan tengah India setelah memerintah selama hampir 600 tahun ataupun 6 abad. Okay, dari tahun 1206 Masihi hingga 1875 Masihi. Okay, itu yang pertama. Okay, dalam soalan yang jelas Pak Fajar, bila kita menjawab soalan sejarah Islam, kita kena hati-hati. Jangan salah menjawab dari segi kehendak soalan. Kalau kita terkeluar daripada kehendak soalan, kita akan kehilangan banyak markah. Soalan ini bandingkan dua benda, pemerintahan dan pentadbiran. Jadi kita mesti bandingkan satu-satu. Pemerintahan Delhi bagaimana, pemerintahan Mongol bagaimana. Dan kita juga perlu jelaskan pentadbiran kerajaan Delhi dan bagaimana pula pentadbiran kerajaan Mongol. Jadi saya telah berikan 4 isi besar, 4 isi utama tadi. Okey, untuk menjelaskan 2 isi berkaitan dengan pemerintahan kerajaan Delhi dan juga Mongol, dan 2 lagi berkaitan dengan pemerintahan kerajaan pentadbiran kerajaan Delhi dan juga kerajaan Mongol. Jadi kena faham istilah, konsep sangat penting para pelajar. Okey, jangan kita terlari daripada konsep. Jangan salah dari segi konsep ataupun istilah yang berkaitan dengan soalan apabila soalan itu dikemukakan. Kita ada tugasan dalam soalan. Tugasan ini kita membandingkan 2 kerajaan. Itu kerajaan Delhi dan juga kerajaan Mongol. Dari segi apa kita bandingkan? Kita membandingkan 2 aspek yang besar, iaitu dari segi pemerintahan. Baru kita jelas pula perbandingan dari segi pentadbiran di dua-dua kerajaan Delhi, manakala Mongol pula macam mana. Dan itu adalah apa yang dikatakan soalan bandingkan. Jadi saya harap apa yang saya berikan hari ini dapat membantu pelajar memahami. Bila kita menjawab soalan bandingkan, diberikan 2 benda untuk dibandingkan, kita kena jelaskan dua-dua satu-satu. Jangan gabungkan pemerintahan dan pentadbiran belah. Dan ini macam ni. Jadi kita tak menggabungkan 2 isi yang besar. Okay, itu akan menjejaskan markah kita. Markah yang baik kita boleh dapat jika kita asingkan. Okay, pemerintahan satu aspek, pentadbiran satu aspek, dan menjelaskan kedua-dua dalam dua-dua kerajaan itu sebagai satu perbandingkan. Perbandingan antara keduanya. Okey, selamat maju jaya, jumpa lagi, terus ulang kaji. Okey, dan semoga kita dapat menjawab soalan dengan baik. Pelajar boleh gunakan isi-isi nota yang saya bagi ni dan boleh tambah lagi. Buat homework, buat kerja, latihan di dalam kelab di rumah. Pelajar tambah isi-isi banyak lagi, baca bahan-bahan yang lain berkaitan dengan kerajaan Islam Delhi dan juga kerajaan Islam di Mongol, dan ambil isi-isi yang berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran, gabungkan, masukkan dengan isi-isi yang telah saya sampaikan ini. Supaya kita dapat satu nota ringkas yang lengkap. Ini yang boleh kita gunakan nanti untuk mengulang kaji di saat akhir, sebulan sebelum kita peperiksaan. Okey, selamat maju jaya, jumpa lagi. Terima kasih.